Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah hari ini saya ingin kongsikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nombor 1856 dengan darjat yang sahih. Hadis ini daripada Thauban radhiyallahu anhu, salah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan tak kala turunnya ayat 34 dan 35 surah At-Taubah, surah yang ke-9, yang mencela orang-orang yang menghimpun harta tanpa mengeluarkan zakat. Maka para sahabat tertanya-tanya, jika begitu harta apakah yang patut kita himpun? Harta apakah yang patut kita ambil? Padahal ayat itu bukan kata tak boleh himpun harta langsung. Cuma apabila ada harta itu, hendaklah dikeluarkan zakatnya. Tetapi para sahabat ni, mereka dah tengok ayat tu, mereka kata, okey, kalau macam ni, harta apa yang patut kita ambil? Harta apa yang patut kita himpun? Sambil mereka tertanya-tanya tu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ada bersama mereka, dan beliau berkata, okey, aku akan pergi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini. Maka Thauban berkata, aku pun mengikuti Umar untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun dan Umar pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas harta apakah yang patut kami ambil? Okey, Umar bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan satu jawapan yang saya sendiri satu masa lalu apabila pertama kali membaca hadis ini menjadi agak terkejut. Okey, terkejut dan memberi kesan dan impak yang besar kepada saya. Apa yang baginda cerita? Okey, baginda cerita atau jawab, ada 3 harta yang patut seseorang itu ambil ataupun himpun ya. Yang pertama, hati yang bersyukur. Kedua, lisan yang berzikir. Ketiga, isteri mukminat, isteri beriman yang menolong kalian dalam urusan akhirat. Itu jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita renung sedikit ya 3 harta tersebut yang sebenarnya bukanlah harta, tetapi inilah harta yang sebenarnya bernilai ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hati yang bersyukur. Dan ini kita dapat faham sebab bila hati kita ni bersyukur, akan semuanya akan rasa cukup. Bila hati ni tak bersyukur, maka banyak mana harta pun tak akan cukup. Banyak mana harta pun tak akan puas hati. Akan terus mencari harta ya. Jadi harta yang pertama yang kita semua patut ada, termasuk diri saya, ialah hati yang bersyukur. Dan kita sama-sama maklum, apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi. Automatik kan. Dia satu formula yang macam kalau orang kita, oh hati ni kena berusaha, nak lagi kan. Tetapi terbalik. Okey, harta yang patut kita himpun, yang patut kita ambil, yang patut kita ada ialah hati yang bersyukur. Bila kita bersyukur tu, kita akan tenang, kita akan relax, tidak akan rakus mengejar harta, tidak akan sampai tak boleh tidur malam memikirkan harta, tidak akan stres memikirkan harta. Dan dengan hati yang bersyukur itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi harta ataupun apa yang Allah lihat sesuai untuk kita ya. Baik, itu harta yang pertama. Harta yang kedua ialah lisan yang berzikir, dan ini ada saya jelaskan dalam siri tazkirah saya sebelum-sebelum ini. Ringkasnya, zikir ini ada 2 jenis, zikir yang mutlak, zikir yang muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat dengan sesuatu perbuatan, masa atau peristiwa ya. Contohnya kita bangun pagi saja, ada zikir bangun daripada tidur. Kemudian bangun tidur lazimnya buat apa? Masuk bilik air kan, zikir masuk bilik air. Dah mandi ke apa semua tu, zikir keluar bilik air. Dah keluar bilik air, kita nak pakai pakaian kan, ada zikir memakai pakaian. Zikir pakai pakaian ni pula ada 2, pakaian baru atau pakaian yang biasa. Kemudian kita nak sarapan, ada zikir sebelum sarapan, sebelum makan. Okey, baca bismillah lah. Kemudian ada zikir selepas makan. Kemudian kita nak keluar rumah ke kerja, ke pejabat kan. Ada zikir keluar rumah. Ada zikir tutup pintu. Okey, tutup pintu tu baca bismillah saja ya. Syaitan tidak akan dapat membukanya. Kemudian kita naik kenderaan, ada zikir menaiki kenderaan. Demikian contoh-contoh zikir yang muqayyad, yang terikat.
Kemudian ada pula jenis kedua, zikir yang mutlak. Maksud zikir mutlak ni ialah kita boleh baca pada bila-bila masa. Okey, dan sebagai contoh ketika sedang memandu kan, kita boleh baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selawat pun boleh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah boleh, subhanallah wa bihamdih boleh, subhanallahil azim boleh, dan macam-macam lagi yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila zikir muqayyad ni tak perlu hitung. Tak perlu kita nak capai target kononnya 10,000 kali lah, kononnya 4,444 kali lah, kononnya itu, kononnya ni, kemudian ada sekian-sekian fadilat yang disebut-sebut sendiri. Kita berzikir kerana Allah, bukan kerana nak mencapai kuantiti tertentu, bukan nak mencapai bilangan tertentu, tetapi kita berzikir kerana kita ingin menjadikannya satu harta yang kita dapat himpun. Apakah itu? Lisan yang berzikir, ya. Termasuk juga dalam zikir ialah membaca Al-Quran. Yang ni bila kita dapat baca kan, sekarang ni Al-Quran boleh ada dalam phone kita saja, dan kita boleh membaca Al-Quran di mana-mana jua kecuali dalam tandas. Tentang Al-Quran yang ada dalam phone, masih ada sebahagian umat Islam yang tak mahu install Al-Quran dalam phone atas salah faham mereka nanti kalau masuk tandas macam mana pula Al-Quran yang ada dalam phone. Kadang yang bagi alasan macam ni orang yang bijak, tapi bila sampai bab macam ni dia punya kebijaksanaan tu hilang kejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Quran apabila dalam phone, ia disimpan dalam format digital 1001 satu apa gitu. Okey, ianya bukan dalam format tulisan ayat-ayat Quran. Apabila kita buka aplikasi Al-Quran, bila kita buka apps Al-Quran dan ianya display, barulah ia di-display dalam bentuk tulisan Al-Quran yang sempurna itu. Maka kalau kita nak masuk tandas dengan phone, saya tak dapat tunjuklah, dengan phone yang terbuka aplikasi Al-Quran, terpapar tulisan Al-Quran dengan betul, dengan sempurna, itu yang dilarang. Jika aplikasi telah ditutup, bererti ayat Al-Quran disimpan dalam bentuk data, dalam format datanya, itu sebenarnya bukan lagi ayat Quran dan kita boleh membawa masuk ke dalam tandas. Bukan tu dah baca, tapi sebab dah memang dia ada dalam phone kan. Okey, jadi bezakan di sini ya. Al-Quran dalam phone dibolehkan. Yang tak boleh ialah kita buka aplikasi Al-Quran, ayat Al-Quran terpapar di skrin, kemudian kita masuk ke tandas, ke jamban. Yang itu yang tak boleh. Kalau Al-Quran dalam phone dan ia memang tersimpan, okey, memang ia tersimpan, lalu ia tersimpan dalam bentuk format data yang sekian-sekiannya itu, ia bukan dalam bentuk tulisan Al-Quran yang sempurna ya. Jadi sepatutnya kita tak ada alasan lah sekarang ini, pada zaman moden ini, untuk tidak membaca Al-Quran atau tidak memiliki Al-Quran di dalam phone kita. Okey, jadi ini harta yang kedua yang patut kita semua himpun dan ambil. Yang ini lisan yang berzikir. Ketiga, isteri mukminat, isteri beriman yang menolong kalian dalam urusan akhirat. Lazimnya kita dengar, lazimnya kita tahu suami yang kena perhatikan hal ehwal agama isteri dan keluarga kan, berdasarkan ayat ke-6 surah At-Tahrim yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka kan, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu kan. Yang itu betul. Tetapi para isteri juga ada peranannya mereka untuk menolong suami mereka dalam urusan akhirat. Dan menolong ini boleh kita bahagi dua. Pertama, dalam menganjurkan, memotivasikan amal-amal soleh, seperti menganjurkan suami pergi solat berjemaah di masjid atau surau. Bukan suruh suami jadi imam di rumah. Tak, itu salah tu. Kan kadang-kadang kita baca ada yang muslimat yang kata, yang saya inginkan suami yang dapat menjadi imamku solat di rumah. Salah tu. Okey, suami hendaklah pergi ke masjid atau surau melaksanakan solat berjemaah. Jadi peranan isteri di sini boleh, bang, ni lagi 10 minit nak azan ni. Bagus kalau abang pergi masjid solat Zuhur, katakan. Meh, saya sediakan pakaian ni, kopiah apa semua dah sediakan. Sebagai contoh lah kan. Abang ni besok subuh ni kan, nanti saya kejutkan dia. Ini sebagai contoh lah. Kalau solat, kemudian puasa sunat, abang esok ni Isnin ni, elok kalau puasa ni, meh saya sediakan sahur. Abang nak makan sahur apa? Sebagai contoh kan.
Besok ni hari-hari putih ni 13, 14, 15 mengikut kalender bulan Islam. Elok puasa hari-hari putih. Abang nak makan apa sahur, saya sediakan. Abang nak makan apa untuk buka puasa, mari saya sediakan. Dan ala-ala abang puasa, saya pun nak puasa, boleh tak? Sebab isteri kalau nak puasa sunat kena minta izin daripada suami. Jadi dalam hal ini isteri memberi motivasi, menganjurkan kepada suami untuk melakukan amal soleh. Yang kedua pula, isteri menegur suami andai kata suami ada yang melakukan perkara-perkara yang menyelisihi agama Islam. Sebagai contoh, solat. Suaminya solat tapi asyik-asyik akhir waktu. Okey, asyik-asyik cincai saja. Orang sebut apa? Culas melaksanakan solat. Jadi isteri pun menegur, bang, dah masuk Zuhur ni, dah setengah jam dah azan ni, abang belum solat lagi pun. Kan? Ataupun kalau suaminya solat laju sangat, bang, kenapa solat laju sangat tu? Spend more time with Allah. Sebagai contoh lah. Katakan suaminya pula asyik duk membazir masa, main video game ke, komputer game ke, menonton 22 orang lelaki pakai seluar pendek mengejar sebiji bola ke, kan? Jadi perkara-perkara macam tu dia boleh memberi nasihat, bang, daripada duk main game ni, ayo jom kita tonton kuliah-kuliah ustaz-ustaz sunnah di YouTube sebagai contohnya lah, atau apa-apa lain. Jadi isteri ada peranan di sini, dan isteri dapat menjadikan dirinya sebagai harta yang berharga, harta yang bernilai. Okay, walaupun hadis ni sebut suami itu harta yang patut dia ambil, yang dihimpun ialah yang ketiga tadi, isteri beriman yang menolongnya dalam urusan akhirat. Seorang isteri pun apabila telah membaca hadis ini, dia boleh menjadikan dirinya harta yang bernilai. Okey, dengan cara apakah itu? Dengan memberi nasihat, macam saya kata tadi lah, untuk memberi motivasi melakukan amal soleh, dan juga memberi teguran kalau suami melakukan amalan-amalan yang menyelisihinya. Jangan pula terbalik. Okey, katakan suami nak bersedekah, nak keluarkan duit sedekah. Bang, apa sedekah? Sedekah ni bang, ni keten ni bang, 3 bulan tak ganti ni. 3 bulan kena ganti dah. Kan, suami baru nak tolong letak duit sikit di tabung Palestin. Bang, sofa kita tu tengok tu bang, macam dah usang je. Suami tengok-tengok, aku rasa macam baru je beli. Tak bang, dah usang dah ni. Kan, suami nak buat benda baik, isteri pula cara lain pula, kan. Katakan suami nak pergi solat berjemaah, isteri pula, bang, jomlah kita pergi tengok movie, kan. Sebab movie dipanggil wayang ni, lazimnya waktunya tu akan merentasi waktu solat, kan. Jadi bang, dia baru nak pergi solat asar, nak pergi solat maghrib ni kan, abang, kita pergi tengok movie lah bang. Jangan jadi terbalik begitu pula, ya. Okey, jadi inilah 3 harta yang patut kita semua berusaha untuk memilikinya, menghimpunnya. Apakah itu? Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan isteri mukminat yang menolong kalian, menolong suami dalam urusan akhirat. Cuma yang akhir tu, walaupun hadis ni macam saya kata tadi, yang apa nak kata, perbicaraan merujuk kepada lelaki, tetapi seorang isteri juga dapat menjadikan dirinya harta yang bernilai, sesuatu yang bernilai, dengan memainkan peranan yang positif, memberi motivasi kepada suami untuk melakukan amal soleh, memperbanyakkan amal soleh, dan juga memberi nasihat dan teguran kepada suami andai kata suami ada melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syariat Islam, atau kita kata perkara mungkar lah, kan. Ringkasnya amal ma'ruf nahi mungkar lah. Tapi dalam hal ini setiap isteri mengetahui suami mereka macam mana, dan mengetahui bagaimana cara hikmahnya untuk memberi motivasi, memberi nasihat dan teguran, ya. Baik, jadi demikianlah tazkirah pada sekarang ni petang ni, dah nak maghrib ni. So tak apalah, sekalian tazkirah pada hari ini. Moga-moga bermanfaat kepada saya dan juga para penonton yang dikasihi sekalian. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.